lambat sikit permulaan kuliah kita pagi ini. Kita nak menyambung pengajian kita, dah sampai muka surat berapa dah tu? Ya, dah sampai muka surat berapa dah kita tu? Ustaz Wali bagi tahu tadi kalimah Allah, Ustaz. Datuk. Kalimah Allah. Oh ya, kalimah Allah. Muka surat 53 Ustaz. 53. 3. Maknanya dah masuk kalimah Allah ya. Oh, benarkan Nabi Isa disalib sudah habis ya? Sudah habis dah, alhamdulillah. Kita masuk tajuk baru hari ini ialah kalimah Allah. Isu dan penyelesaiannya. Sedikit mukadimah tentang isu ini. Isu ini menggemparkan negara kerana menyentuh sensitiviti umat Islam. Sama ada dibahas dari sudut akademik ataupun tidak. Yang pastinya kalimah Allah, lafzul jalalah. Allah yang kita semayang sokmo tu guna dalam takbiratul ihram tu nak diguna oleh orang-orang Katolik. Makna Kristian di Malaysia ni banyak. Tetapi yang nak sangat guna kalimah Allah ni ialah orang-orang Roman Katolik. Dan isu ni bermula selepas satu orang penganut Kristian, Jill Island namanya, membawa bahan-bahan bercetak termasuk beberapa keping CD ditahan di lapangan terbang. Kemudian didapati bahan-bahan itu mengandungi lafzul jalalah, maka disita. Di sinilah bermulanya isu saman Jill Island kepada kita, kemudian melibatkan kita defend, masuk mahkamah, dapat keputusan, appeal rayuan, berlawang lagi di mahkamah, sehinggalah sekarang keputusannya orang-orang bukan Islam, yakni Roman Katolik tadi dalam isu ni dibenarkan guna kalimah Allah. Dan kali terakhir saya berbengkel tentang isu kalimah Allah ni ialah pada sekitar 4 bulan yang sudah. Anjuran Kementerian Dalam Negeri. Maknanya baru lagi lah 4 bulan yang sudah. Bayangkan daripada 2009, sekarang dah 2024. Dah lebih kurang 15 tahun lah kita kata isu ni. Masih lagi ada orang kata apa dia, perbincangan hangat tentang dia. Sehingga dibengkelkan dan di sidang meja bolakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi hari ini kita nak bincang secara ilmiah lah. Apa dia isu ni? Kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita buka muka suratnya pertama. Kalimah Allah. Isu penggunaan lafaz Allah menjadi polemik dengan keputusan mahkamah. Walaupun begitu ada pendapat ulama yang mengharuskan penggunaannya. Seperti Dr. Yusuf Qaradawi, Dr. Wahbah Zuhaili, Syekhul Azhar Fauzi Al-Zafzaf dan lainnya. Maknanya isu hukum bukan isu melibatkan perundangan ni. Kalau berkait dengan hukum, kalimah Allah ni apa hukumnya? Maka ulama tidak sepakat. Ada yang kata boleh guna, ada yang kata tak boleh guna. Jadi atas dasar itulah Subhanahu Wa Taala isu ni dia jadi bertembung pandangan sesama kita pun. Sesama kita pun. Baik, sekejap ibu bapa sekalian, saya setting bateri kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik. Jadi isu ni khilaf di kalangan sarjana kita. Ada yang kata hukum orang bukan Islam guna kalimah Allah ni boleh. Ada yang kata tak boleh. Antara yang kata boleh guna kalimah Allah ni ialah Profesor Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah alaih. Jadi beliau datangkanlah pandangan tu dengan membawa dalil Quran, hadis, sirah, semangat bahasa Arab, huruf setempat di tanah Arab, jazirah Arab. Maka beliau kata boleh guna kalimah Allah ni bagi bukan Islam. Dan selain daripada Dr. Yusuf Qaradawi, saya ingat saya, Profesor Dr. Syekh Fauzi Al-Zafzaf, ni mantan timbalan rektor Universiti Al-Azharul Syarif yang mengatakan boleh guna kalimah Allah. Bagi bukan Islam pun boleh. Dan di sana ada juga pandangan yang kata tak boleh. Antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abikan dan Abdul Hamid Al-Ballali, satu scholar besar daripada Kuwait. Pakar perundangan Arab Saudi Abdul Muhsin Al-Abikan, dia kata tak boleh guna. Apa yang kerajaan Malaysia buat sekarang tak beri mereka guna adalah satu pendekatan yang tepat dengan kaedah fiqh, iaitulah sadduz zari'ah ataupun sadduz zara'i'. Apa maksud sadduz zari'ah ataupun sadduz zara'i'? Kita sekat awal benda-benda yang boleh bawa banyak lagi kemudaratan. Mana sekat awal-awal lagi. Kalau beri guna, takut bergaduh lebih besar lagi, maka kerajaan kata tak payah gunalah Allah. Gunalah Tuhan ke, gunalah God ke. Ini kata Abdul Muhsin Al-Abikan, pakar perundangan kerajaan Arab Saudi. Dan begitu juga Syekh Abdul Hamid Al-Ballali, satu scholars daripada Kuwait, beliau kata tak boleh guna juga. Dan beliau kata banyak dah isu-isu pertembungan akidah melalui terminologi, term perkataan. Bendanya berkait perkataan saja, tapi kesannya besar. Seperti dulu orang Islam, dia tak panggil berkedudukan, dia panggil zina. Tapi sekarang dah dipanggil berkedudukan. Mana term-term gini menjadi ringan apa-apa yang dibuat oleh manusia secara salah dan haram, kerana termnya sudah menjadi ringan. Jadi begitu juga dia kata arak. Arak sekarang orang panggil minuman sosial. Bila sebut minuman sosial, dia tak rasa sangat macam berat. Seperti kita guna kalimah khamar. Khamarnya ni arak. Jadi Allah gitu juga. Daripada boleh guna Tuhan, mereka nak guna Allah. Dia kata ni salah satu bentuk meringankan terminologi supaya orang Islam nampaknya okeylah, boleh gunalah. Itu yang dilarang oleh Abdul Hamid Al-Ballali. Jadi fahamlah kita, scholars tak sepakat tu. Tidak sepakat. Baik ibu bapa sekalian, kita sambung lagi tu. Dinyatakan di sini pendapat dan reaksi tokoh cendekiawan. Pertama, Allahyarham Mursyidul Ampas, Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat, menegaskan bahawa kalimah Allah hanya merujuk kepada Tuhan yang satu dan kalimah tersebut tidak tepat sama sekali untuk digunakan oleh agama yang mempunyai Tuhan lebih daripada satu. Dalam konteks orang Nasrani ni, kalau kita tanya mereka kata Tuhan ni satu juga. Cuma dalam 3 kepribadian, oknum ataupun kepribadian. Seperti Tuhan Bapa dan anaknya Nabi Isa dan Ruhul Kudus, Holy Spirit. Walaupun 3 nama, bukan 3 Tuhan, dia kata satu Tuhan saja, kerana 3-3 ni bercampur satu. Macam orang Arab Kristian, bila dia sakramen tu, ritual dalam gereja mereka bacalah Bismillah wal ibn waruhil kudus, dengan nama Bapa dan anaknya dan Roh Kudus. Jadi Father, in the name of Father and Son and Holy Spirit. Dia kata bukan 3 ni, walaupun nama 3 sebenarnya satu. Baik. Yang menarik, ada satu kenalan Kristian kita, dia kata gini,
Sama lah macam orang Islam juga. Orang Islam ada 99 nama Tuhan. Jadi kita kata 99 tu nama bagi Tuhan. Tuhan tu satu saja, ada namanya 99. Tapi bagi orang Nasrani ni, Tuhan tu walaupun dia kata satu, nampak berbeza tu sehingga kita yakin 3 sebenarnya. Sebab bila kita sebut Father, kita tak maksudkan Son. Bila kita sebut Son, kita tak maksudkan Holy Spirit. Bila kita sebut Holy Spirit, kita tak maksudkan Father and Son. Jadi dia 3 benda yang berbeza. Dari segi mental kita, selama mana mental kita masih lagi sihat dan logik masih terpakai pada fikiran kita, bila sebut in the name of Father, yakni Bismillah dengan nama Bapa, yakni Allah tu lah. Tentu Allah ni lebih tua daripada anak, yakni Son. Dan bila kita sebut in the name of Son, Bismillah Ibn dengan nama anak mesti lebih muda daripada bapa. Itu kita katakan selagi mental kita bersih dan logik kita terpakai di tempat yang tepat dan akal kita yang sihat mahu analyse kebenaran, kita akan nampak 3, bukan nampak 1. Jadi kalau ada orang Nasrani, dia kata sebenarnya 1. Kita yakin mereka tak jujur. Dia sebut kita tak jujur. Kecuali fikiran kita dah rosak, mental kita dah terganggu. Ini dia. Timbalan Mursyidul Ampas, almarhum tuan guru kita ya, Baba Datuk Dr. Harundin, sependapat dengan Mursyidul Ampas dalam isu ini. Tuan guru Baba menjelaskan kita menyembah Allah, Allah Tuhan kita. Mereka menyembah God, God Tuhan mereka. Allah sebut dengan begitu jelas, mereka tidak menyembah Tuhan yang kita sembah. Bagi kita agama Islam, bagi mereka agama Kristian. Betul lah tu. Ya. Seperti yang terkandung dalam suratul Kafir. Sebenarnya ibu bapa sekalian, kalau saya boleh ambil masa 2 saat je nak tanya. Dengar jelas ke suara saya ni? Jelas, Ustaz. Jelas, Terima, Ustaz. terima Jelas, kasih. Barulah lega sikit. Maknanya ada orang mendengar tu. Terima kasih. Datuk Harun Tayyib, ni semua sekali meninggal belaka dah. Ketua Dewan Ulama PAS. Maknanya waktu kita tulis buku ni, kita petik belaka pandangan ahli politik. Tak kira platform. Sebab kita bincang ni nilai akademik. Terima kasih Kak Siti Khadijah. Ya, Datuk Harun Tayyib, Ketua Dewan Ulama PAS berkata, golongan ulama dalam PAS menyokong sepenuhnya pendirian terbaru Mursyidul Am. Kenapa dia sebut pendirian terbaru Mursyidul Am? Ada cerita di sini. Pada awalnya, Tuan Guru Ni Aziz berpandangan boleh guna. Maknanya Nasrani nak guna Allah boleh. Dan ia disiarkan dalam lidah rasmi PAS, yakni Harakah. Kemudian waktu itu saya ke Mekah untuk menunaikan umrah. Kebetulan dengarnya Tuan Guru ada di Mekah. Kami minta untuk bertemu dan berbincang, briefing, bertukar pandangan. Jadi setelah beliau dengar, beliau kata betul. Dan balik daripada umrah tu, saya ingat lagi, saya hidup lagi ni. Tuan Guru buat satu kenyataan rasmi melalui lidah rasmi PAS juga, kalimah Allah tak boleh diguna oleh orang bukan Islam. Sebab tu Datuk Harun Tayyib kata apa dia? Kata dia pendirian terbaru. Maknanya sebelum tu, Tuan Guru memang kata boleh. Tapi terbarunya tidak boleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan Presiden PAS, Ustaz Abdul Hadi Awang, berkata kalimah Allah hanya untuk orang Islam. Maknanya Presiden PAS asalnya pun kata boleh guna juga. Tapi dengan kehendak Allah, setelah kita bincang, kita briefing secara akademik, beliau pun setuju. Macam Mursyidul Ampas juga menarik balik pandangan kata boleh, kemudian katanya tak boleh. Alhamdulillah lah. Almarhum Tan Sri Harusani Zakaria rahimahullah berkata, mana boleh kita samakan Allah yang Maha Esa, bersifat tunggal, dengan pegangan agama yang menganggap Tuhan sebagai 3 elemen. Keempat, Datuk Syekh Abdul Halim Abdul Qadir yang di-Pertua Persatuan Ulama Malaysia berkata, ini merupakan satu tragedi dan hadiah paling tidak berharga kepada umat Islam sempena tahun baru. Kalimah Allah bukanlah sesuatu yang boleh dipermainkan. Tambahan pula jika digunakan oleh penganut agama lain kerana
sensitiviti umat Islam bukan sahaja di negara ini, malah di seluruh dunia. Sebenarnya di seluruh dunia ada je tempat-tempat yang orang guna Allah. Seperti di tanah Arab. Tanah Arab ni tuan, mereka guna Allah juga dalam gereja mereka. Dalam kanisah, yakni gereja ya. Mereka memang mereka panggil Allah juga. Saya dengar sendiri satu khutbah, satu ritual dalam bahasa Arab ketika di gereja Mesir. Saya duduk Mesir dulu, ada satu hari itu saya pergi masuk dalam gereja Koptik. Jadi gereja Koptik ni memang dia khutbah lah. Dia khutbah, dia sampaikan ritual dan sakramen mereka dalam bahasa Arab, dan memang bila mereka panggil Tuhan tu, mereka panggil dengan kalimah Allah. Kalimah Allah. Jadi maknanya di Jazirah Arab dia dah jadi biasa. Cuma tempat kita ni dia lain suasana yang memerlukan pandangan dan prinsip lain juga dalam mengeluarkan keputusan dan memilih pandangan ulama yang khilaf itu. Jadi kata dia, walaupun terpaksa menerima keputusan mahkamah dengan berat hati, tapi kami menyifatkannya sebagai tragedi. Tragedi Natrah dulu, ingat tak tuan-tuan? Dia bermula bibit-bibit kecil je, lama-lama jadi besar. Yang kecil tu kita nak sekat. Jangan pandang ringan benda-benda gini. Jangan ambil mudah, fikir panjang. Kalimah Allah merupakan sebahagian daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang pada setiap masa tanpa sebarang kompromi dan tidak boleh dikongsi oleh mana-mana pihak selain penganut Islam. Datuk Seri Muhammad Tamyiz Abdul Wahid, mantan Mufti Selangor, tuan-tuan ya. Waktu tulis ni lama dalam buku ni. Maknanya ramai dah yang telah meninggal dan telah membawa amal yang soleh. Termasuk mengambil berat dalam isu seperti ini. Jadi buku ni lama dah. 2009 yang lalu. Lebih kurang 15 tahun sudah. Datuk Seri Muhammad Tamyiz Abdul Wahid, Mufti Selangor, mantan, berkata, sepatutnya mereka heret Katolik faham perkataan Allah tidak harus digunakan kerana perkataan itu adalah khusus kepada agama Islam sahaja dan ia merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa sahaja. Katanya lagi dalam agama Kristian sendiri tidak menggunakan Allah dalam kitab mereka. Sebenarnya kalau dalam Bible Arab guna Allah. Dalam Bible Melayu guna Allah. Sepatutnya saya bawa Bible Arab, Bible Melayu ada dalam rumah tu. Memang dalam Bible-nya Melayu dia guna kalimah Allah. Dalam Bible-nya Arab dia guna Allah juga. Dia panggil Al-Kitabul Muqaddas. Arabic Bible. Kalau Malay Bible namanya Al-Kitab Berita Baik. Kedua-dua kitab ni dia guna Allah. Dia guna Allah. Tapi itu pandangan beliau. Apa kata beliau? Dalam agama Kristian sendiri tidak menggunakan Allah dalam kitab mereka. Sebenarnya guna. Kalau versi Arab dan versi Melayu. Sebaliknya mereka menggunakan perkataan seperti ilah, God, Lord dan sebagainya bagi merujuk pada Tuhan mereka. Menurut beliau, larangan menggunakan perkataan Allah kepada mana-mana agama lain selain Islam telah diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan sejak bertahun-tahun lalu. Jadi kita kena faham satu benda di sini. Mungkin kekhilafan beliau ataupun kekhilafan wartawan yang membuat laporan, sebenarnya Allah ni ada dalam Bible Melayu, kalimah Allah ada dalam Bible Arab. Kena ingat tu. Kemudian Allah yarham Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi rahimahullah. Allah. Ni semua orang-orang soleh ni. Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi ni Allahu baiknya. Dengan saya pun baik. Ada kisah saya dengan beliau. Mantan Timbalan Dekan Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa ISTAC berkata, masalah ini berpunca daripada sikap umat Islam sendiri. Perpecahan di kalangan umat Islam di negara ini menyebabkan penganut agama lain secara terang-terangan berani mengambil kesempatan daripada kelemahan itu. Gunakanlah peruntukan kuasa-kuasa pentadbiran, legislatif dan eksekutif bagi merungkai ketegangan ini. Maknanya dia kata isu ni kecil je. Jadi kalau masing-masing balah berpecah, maknanya penguasa kena guna kuasa sepenuhnya. Tak beri. Dia kata selesai, tutup.
Dan berikutnya Datuk Dr. Makmur Osman, Setiausaha Agung Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM berkata, keputusan itu boleh mencetuskan keadaan huru-hara dalam negara akibat sentimen beragama umat Islam yang amat sensitif terhadap perkara yang menyentuh soal kepercayaan mereka. Jika ini berlaku, tiada siapa yang untung jika rusuhan agama berlaku. Ini pandangan-pandangan cendekiawan lah, ataupun pemikir, ataupun tokoh-tokoh dalam bidang politik, pelbagai platform dalam negara. Jadi kalau kita nak tengok pandangan dalam negara ni, bolehlah ambil panduan. Tetapi kalau nak tengok betul-betul pandangan yang tidak dipengaruhi oleh sentimen politik, tuan kena ingat, kebanyakan isu dalam negara ni kadang-kadang orang beri pandangan mesti mengikut sentimen politik juga. Kerajaan, cara kerajaan, pembangkang, cara pembangkang. Jadi kita orang akademik ni tuan, kita tak berapa minat orang politik bercakap. Kerana kita berprinsip ilmu mesti mengatasi politik. Barulah politik yang tak betul diluruskan dengan ilmu. Tapi kalau politik mengatasi ilmu, ilmu yang betul pun dipolitik-politikkan. Jadi kita tinggalkan pandangan-pandangan orang politik ni, main kita dengar scholars, sarjana, cendekiawan, tokoh pemikir-pemikir Islam yang ada keilmuan pada mereka. Mereka bercakap atas dasar keilmuan. Kita tengok ya. Muka surat berikutnya itu 4. Pendapat ulama luar negara yang mengharamkan penggunaan nama Allah bagi bukan Islam. Di sini dikemukakan beberapa pendapat ulama yang mengharamkan penggunaan nama Allah bagi yang bukan Islam. Antaranya Islamic Constitutional Movement Kuwait, Syekh Abdul Hamid Al-Balali. Itu saya sebut tadi, daripada Kuwait. Satu tokoh pemikir daripada Kuwait, Abdul Hamid Balali. Apa beliau kata? Keputusan kerajaan tersebut amat signifikan bagi memelihara maksud istilah sebenar bagi kalimah Allah. Umat yang gagal memelihara istilah-istilah agamanya adalah umat yang leka. Yang beliau yang sebut tu tentang minuman sosial, padahal arak, bersekedudukan, padahal zina. Jadi dia sebut di sini, Allah gitu juga. Jangan ambil ringan. Kerana umat yang gagal memelihara istilah, term agamanya adalah umat yang lalai. Kedua, Syekh Abdul Muhsin Al-Abikan tu, penasihat undang-undang Kementerian Kehakiman Arab Saudi kata, untuk mengelakkan daripada penyalahgunaan nama Allah melainkan hanya kepada yang Maha Pencipta, Tuhan yang sebenar. Ia kerana terdapat agama-agama lain yang juga menggunakan kalimah Allah bagi agama mereka, sedangkan mereka adalah penyembah berhala. Oleh itu nama Allah tidak sepatutnya digunakan bagi menggambarkan Tuhan yang selainnya. Jadi kalau kita masuk gereja Katolik, dia tidak sama dengan gereja Protestan. Katolik ni gereja dia lebih banyak patung. Patung banyak. Bahkan rantai orang Kristian pakai itu pun kadang-kadang kita tengok lambang salib saja. Kadang-kadang ada lambang salib sekali dengan patung terlekat di salib tu, di lambang salib tu. Kena salib dan lekat di tiang tu. Ini biasanya melambangkan mazhab mereka. Kalau tiang saja tanpa patung di tiang itu, ini Protestan. Kalau tiang sekali dengan patung di tiang salib itu, ini Katolik. Jadi Katolik ni dia banyak gereja, dia banyak patung. Patung Saint Mary, patung Saint ni wali lah. Orang-orang soleh dulu, Saint Peter, Saint Mark, Saint Luke, Saint Barnabas, banyaklah. Dia buat patung. Jadi walhal mereka menyembah berhala. Ya. Wakil Al-Azhar, yakni Timbalan Syekh Al-Azhar, Ketua Lajnah Dialog Antara Agama Al-Azhar, Fadilatul Syekh Abdul Fattah Alam menyatakan, keputusan kerajaan adalah tepat. Allah tidak boleh disamakan dengan Rabb. Tidak wajar menyalahi maksud Allah di dalam Al-Quran. Saya ingat interview ni dijalankan oleh Sahibul Fadilah Dr. Muhammad Aizam Mas'ud, Hafizahullah alaih. Satu orang tokoh akademik dalam negara kita ni, pekerja di JAKIM sekarang. Dia ramai cerdik pandai kita begini patut diketengahkan tuan-tuan ya, tapi apa boleh buat. Ada sentimen-sentimen
banyak dalam negara ni menyebabkan ramai tokoh-tokoh yang boleh kita ambil ilmu hilang begitu saja. Hilang, yang rugi masyarakat. Yang rugi masyarakat. Jadi dalam nak cari ilmu ni jangan sempit sangat pemikiran kita. Jangan cepat kita tuduh orang tak sealiran dengan kita ni sesat. Jangan. Walhal kita yang salah. Kita yang sempit berfikir. Sebenarnya banyak ilmu rugi dengan sebab sikap kita sendiri. Ya. Pendapat cendekiawan dan tokoh Kristian. Isaac Andrews, seorang penganut Kristian Koptik di Mesir, menerusi artikelnya yang berbahasa Arab berjudul Allah bukan Tuhan agama Kristian dan Yahudi, telah menyatakan kalimah Allah hanya berasal daripada penggunaan orang jahiliyah yang merujuk kepada Tuhan bulan. Lagi saya akan ulas semua sekali habis satu tajuk ni. Nak ulah ringkas supaya tuan-tuan mudah faham je. Kita baca je dulu. Lepas tu kita panggil talaki kan, baca dulu. Ia tidak pernah termaktub dalam kitab-kitab suci Yahudi maupun Nasrani. Tuhan bagi agama Kristian ialah Elohim. Memang betul. Orang-orang Nasrani ni kalau dia baca dalam kitab asal dia, maaf saya, bukan kitab asal, kitab yang berbahasa asal mereka. Kalau sebut kitab asal, tak ada dah. Kitab Injil asal tak ada. Kitab Taurat asal tak ada. Kitab Zabur asal tak ada. Yang ada semua rosak belaka dah. Kalau nak tengok hak rosak ada dalam Old Testament. Dalam Old Testament tu, 5 kitab awal, makna kalau nak beri faham mudah, ibu bapa sekalian, Bible ni dia ada 2 bahagian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Orang Inggeris panggil Old Testament and New Testament tu lah. Jadi Old Testament ni, perjanjian lama ni dia mengandungi surah. Banyaklah surah. Tu pun tak betul saya sebut surah tu. Tak apalah. Nak beri faham mudah dah. Dia panggil books. Surah. Jadi surah ni, 5 surah awal depan tu, itulah dipanggil Taurat. Lebih-lebih yang ke-6, ke-7, ke-8 sampai hujung perjanjian lama tu, dia panggil kitab-kitab sejarah saja. Tapi 5 kitab awal tu dipanggil Taurat. The book of, nama surah ya, Genesis, Leviticus, Numbers, Exodus and Deuteronomy. 5 kitab ni dianggap Taurat. Dianggap. Kita tak percaya pun. Sebab tu nak kata, kalau nak kata kitab tu Taurat, hak betul asal, tak ada asal. Sebab semua dah salah dah. Begitu juga Zabur. Zabur ada juga dalam Bible tu. Dia panggil namanya Psalm. In English, kalau tengok Bible English, dia ada satu surah nama Psalm. P-S-A-L-M. Psalm. Psalm ni Zabur. Tapi salah dah pun. Dah rosak dah. Begitu juga dalam bahasa Melayu dia panggil Mazmur. M-A-Z-M-U-R. Mazmur. Mazmur ni asalnya bahasa Arab. Mazamir. Mazmur ni apa? Seruling. Kerana Nabi Daud suara sedap kan? Seperti seruling keluarga Nabi Allah Daud. Itulah mana kabarnya. Banding sedap suara itu. Seperti seruling tu. Naik asyik orang dengar. Jadi sama ada Taurah, Zabur, Injil. Injil itu ialah 4 kitab awal dalam perjanjian baru. Dia panggil gospel tu. Gospel boleh sebut belaka. The Gospel of St. Matthew, Mark, Luke and John. In Arabic, Bible Arab dia panggil Injil. Injil Mata, wa Markus, wa Luka, wa Yohana. Jadi inilah dia anggapnya Injil. Taurah, Zabur, Injil. Tak ada belaka dah hak betul. Tuan pun baca dalam internet. Kononnya dia katalah dalam Holy Vatican City ada satu bilik dia tak beri masuk. Bilik tu kalau masuk ada kunci pula. Dalam kunci tu ada Bible betul. Dah tak ada. Tak usah katalah. Tuhan dah sebut dah tak ada. Tak usah dengarlah cerita orang mengarut-ngarut tu. Bila Tuhan kata tak ada, berimang. Tak ada. Senang. Tak ada ya. Dulu di Bangi ni tersebar juga. Entah penceramah dari mana datang. Dia sebut dalam ceramah dia tengok Bible asli yang asal pada Nabi Isa. Kemudian dia makan dalam pinggan emas. Tuan,
Orang cari makan sekarang macam-macam. Belajar untuk kita dapat maklumat yang benar. Maklumat yang benar, ya. Ya. Quran kata tak ada, tak ada. Ya. Jadi, Isaac Andrews kata tak ada. Jadi dalam bahasa asal penulisan Bible ni ada dua. Iaitulah Hebrew dan juga Greek. Greek language. Dalam bahasa Hebrew, kalimah yang digunakan untuk membawa maksud Tuhan bukan Allah. Sebaliknya mereka panggil Tuhan dalam bahasa Hebrew ni 5 perkataan. 5 perkataan. El. Itu dia panggil Ismael, Israel, Daniel. El. Kedua, Eloh. Ketiga, Elohim. Ni sebut Elohim ni. Him tu kalimah plural kerana dalam bahasa Yahudi dan Arab, plural ni ada two types of plural. 2 jenis plural. Pertama, plural of numbers. Plural menunjukkan bilangan. 3 ke atas banyak. Dipanggil plural. Kadang-kadang plural bukan nak menunjukkan banyak saja. Dia menunjukkan keagungan. Lita'zim. Ataupun for respect. Untuk menunjukkan keagungan. Respect. Jadi, bila Quran sebut gini ya, plural juga ni. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. Kalimah kami, nahnu tu kenapa pula Allah guna kalimah nahnu, plural? Kan Allah ni kul huwallahu ahad. Satu, esa tunggal. Jadi nak kata macam mana? Rupanya satu kami di sini plural of respect. Plural for respect, bukan plural for numbers. Jadi plural dalam bahasa Yahudi dan plural dalam bahasa Arab sama je. Yahudi dengan Arab ni tuan-tuan tahu adik-beradik kan, mari daripada bin Ibrahim belaka, Bani Ismail dan Bani Israel tu. Jadi kedua-dua bangsa adik-beradik ni sama dari segi nama, dari segi bahasa. Mereka ni dipanggil Semitic. Mereka dipanggil Semitic. Mereka dipanggil Semitic. Baik. Saya baca chat di bawah ni, takut ada soalan daripada jemaah ya. Saya baca sekejap. Takut ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Puak Zionis juga guna Allah masa interview TV Kanada. Dia kata insya-Allah. Baik. Terima kasih Faridatul. Saya tak rasa Allah yang mereka guna itu. Dan saya yakin bukan Allah saudari Faridatul. Sebaliknya Eloh. Allah dengan Eloh lain. Ada 5 perkataan dalam Hebrew language yang merujuk kepada Tuhan. Bukan Allah. Dengar ya. Eloh. Tu dia. Mungkin yang dengar tu Eloh tu lah. Eloh, Elohim, Yahweh, Adonai. Eloh, Elohim, Yahweh, Adonai. 5. Eloh. Dan Eloh ni, kita dengar bunyi macam Allah, pernah ditanya oleh satu penganut Kristian daripada Singapura. Vincent nama dia. Vincent ni kita pernah jumpa sekali. Dalam pertembungan pandangan dan perbincangan ilmiah kami di negeri Terengganu pada 21 Januari tahun 2005, seingat saya, 2005. 21 Januari 2005, seingat saya hari Jumaat. 1 Januari 2005. Tengok balik kalender tu, hari Jumaat tu. Sebab lepas sembahyang Jumaat Masjid Zainal Abidin tu, saya terus pergi ke bangunan Arcade Mara ketika tu. Jadi kami 3 didatangi tetamu Kristian 3. Vincent daripada Singapura, Paderi Besar Terengganu, Chinese, dan seorang Paderi Melayu. Tu kali pertama dalam hidup saya, Tuhan izinkan dapat juga saya tengok Paderi Melayu. Marhalim namanya, daripada Perak. Jadi Marhalim ni dalam perbincangan tu banyak
cerita konteks Kristian melalui hadis-hadis Nabi. Sudah tentu dia seleweng kalau hadis tu. Dan saya sempat jumpa Marhalim sebanyak 2 kali. Pertama dalam dialog tertutup itu, kedua di Kuala Lumpur. Saya menjalin hubungan dengan dia biar berkawan. Jumpa kali kedua dalam dialog kami. Ya. Jadi antara kita sebut, Vincent pernah tanya. Dia kata tu Eloh tu bukan ke Allah. Mana layaklah kami guna. Saya kata Vincent, Eloh bukan Allah. Eloh in Hebrew language adalah ilah in our language, Arabic. Mana Eloh yang Yahudi guna, kalau convert to Arabic, dia bukan Allah, dia baru ilah. Sedangkan ilah dengan Allah, jauh beza. Itu yang kita nafi dan isbat dalam ucapan syahadah kita. Apa kita sebut? La ilah illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Jadi Eloh, yakni ilah in Arabic, dengan Allah, jauh beza. Jauh beza, saudari Faridatul. Saya jawab secara ringkas lah tu. Saya nak tengok jemaah kita hari ni berapa ramai tu. Terima kasih Kak Aziza, Kak Abang Azman, apa tu, Chinatsu, Faiza, Faridatul, Fatimah, Fauzia, Halimatun, Harisah, Hidayah. iPhone 7 pun ada tu. iPhone Salbiah, Ahmad, Kamisah, Aliyah, Latifah, Majid, Maria, Mariam, Nelly, Noraini, Norazian, Norehan, Rahimah 2 orang. Rina, Rokiah, Rosmalah, Siti Khadijah, Umi Kalsum, Yusuf, Zakaria, Zarina, Zuria, Dar, Abu Bakar. Nampaknya ramai perempuan. Apa ni Ustaz Walio? Ramai perempuan. Akhir zaman dah kita ni. Kaum lelaki-lelaki kat mana lah tu. Baik. Saya sambung sikit lagi tu. Jadi penganut Kristian juga berselisih pendapat dalam hal ini. Pada bulan Ogos 2007, Tini Maskens, ini semua penulisan kita, saya ingat pula bila tu dia ni ya, telah membuat seruan kepada penganut Kristian untuk menggunakan kalimah Allah. Jadi Tini Maskens ni seorang padri. Dia ajak orang guna kalimah Allah pada tahun 2007. Isu ni berlaku di Malaysia 2009. Maknanya mereka awal lagi ajak penganut guna Allah. Tetapi cuba tengok. Dibantah oleh penganut Kristian sendiri. Sama ada Protestan ataupun Katolik. Katolik dan Protestan bantah Padri Tini Maskens. Dia kata nak guna-gunalah, kami tak boleh guna. Antara yang membantahnya adalah satu liga yang legal. Itulah Liga Katolik. Presiden Liga Katolik bagi hak agama dan sivil telah membantah saranan tersebut dengan kenyataannya bishop. Bishop ni biasanya dalam dia kalau bishop ni dia dalam Katolik. Dia kalau dalam Protestan dia ada pastor. Kalau dalam Katolik dia ada bishop, ada cardinal, ada archbishop, ada reverend, ada most reverend, ada pope. Ya, gelaran pangkat mereka lah. Tapi bishop ni biasanya dalam Katolik. Jadi dia kata apa dia? Bishop Martinus Tini Maskens can pray to Allah all he wants, but only adulterated Catholic will follow his lead. It's not a good sign when members of the Catholic hierarchy indulge in foreign exchange with Muslims or those of any other religion. Dia kata, Tini Maskens tu nak semayang, nak panggil Allah ke, ikut pandai dia lah, ikut dia. Tapi dia kata hanya Katolik punya liga saja yang mesti kita ikut. Dia punya saranan, dia punya arahan lah. Ya. Ini bukanlah satu petanda yang baik, satu keadaan yang baik lah. Bila Katolik ni tak dibelakangkan walaupun dia ada hierarki dia dan meletakkan mereka ni dalam keadaan tak comel hubungan tu dengan Muslim. Dan akhirnya orang tukar, lebih kurang dengan Islam juga ke? Tu dia. Ataupun sama juga ke dengan agama lain. Sebab antara agama lain yang guna kalimah Allah ni Sikh. Sikh dalam kitab suci dia ada 17 kali kalimah Allah. Sebab tu dalam persidangan meja bulat kita, Sikh mari juga. Tak apalah Sikh tu mari.
Tetapi yang agama lain tak ada kaitan tu, Buddha, Taoism, Hinduism yang mari juga buat apa? Ni nak menunjukkan orang kafir dalam negara ni, bila sebut nak lawan Islam, mereka bersatu sangat. Bersatu sangat. Yang pecah belah kita je sama kita Islam. Saya menghadiri 2 persidangan meja bulat. Kali pertama persidangan meja bulat melibatkan Muslim scholars. Dikumpul semua Muslim scholar. Saya bukan scholar, tuan-tuan. Ni ajak panggil dia, "Wih cukup. Buat cukup kotak je." Jadi saya pergi. Sebab nak belajar, tengok orang-orang cerdik pandai dalam negara tu. Jadi dalam persidangan meja bulat kali pertama tu, balah sama sendiri kita. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Ada pendakwa kata tak apa, dia buat mari hujah. Saya hujung tu saya jawab. Saya kata tak boleh guna. Sebabnya 1, 2, 3, 4. Habis persidangan tu, kami minum, molek pula kita ni. Cumanya, nampak tak sesama kita ni dia bertegang sikit dalam isu yang mudah je kita nak selesai. Pakat kata tak boleh belaka, apa salahnya? Sebab pandangan ada 2. Pilihlah mana pandangan yang meringankan kemudaratan dalam negara. Tapi tak apalah. Menteri Dalam Negeri ketika itu, Datuk Seri Zainuddin Hamzah, dia panggil saya. Dia kata, "Tok, kita nak hantar wakil 2 orang Islam hari ni bersidang ke meja bulat kedua." Meja bulat kedua ni melibatkan non-Muslim scholars. Jadi saya nak hantar Datuk dengan Dr. Muhammad, anak Allahyarham Dr. Usman Muhammadi. Cerdik Dr. Muhammad ni. Saya tengok orangnya, Allah cerdik. Orangnya tak tinggi sangat, rendah lebih kurang saya. Saya tengok beliau cakap cerdik. Jadi lepas pada tu, saya sukalah beliau, budak muda lagi. Dan adalah saya tak mau cerita lah di situ. Jadi suka pertemuan tu, suka. Dia pun suka bertemu saya suka bertemu beliau. Jadi akhirnya kami berdua setuju untuk dihantar ke persidangan meja bulat seterusnya bagi mendengar hujah-hujah non-Muslim scholars. Jadi 2 minggu selepas persidangan meja bulat pertama, saya dan Dr. Muhammad hadir persidangan meja bulat kedua. Tapi kali ni dengan orang kafir belaka. Hindu ada, Taoism ada, Buddha ada, Sikh ada, macam-macam aliran Kristian. Tak usah kira lah, Katolik ada, Protestan ada, SDA, Sidang Injil Borneo, macam-macam. Jadi sampai sekarang saya berkawan benar dengan padri-padri tu. Baguslah juga. Jadi dalam persidangan meja bulat kedua, sepakat mereka ni. Sepakat mengatakan kenapa kerajaan Malaysia tak beri guna kami ni. Jadi antara hujah yang saya tertarik hari itu ialah satu orang profesor daripada universiti tempatan, dan beliau ni reverend. Makna dalam hierarki Katolik tu beliau ni satu orang menjadi tempat rujuk lah bagi agama Katolik. Beliau reverend, namanya saya tak nak sebut. Tadi Prof ni dia briefing. Panjang dia briefing. Dia kata kenapa kerajaan Malaysia tak beri kami guna Allah. Dari segi linguistik tu, sejarahnya. Allah ni lama dah. Orang-orang Arab Kristian guna lama dah. Islam ni mari bila? Kristian mari bila? Jadi dia pun terang dari segi sejarah, bahasa sebagainya. Panjang lah, dah dia orang cerdik pandai, profesor bidang dia lah. Dan dia kata kami sanggup bawa satu orang Arab Kristian Palestin untuk briefing kepada kerajaan Malaysia dari segi sejarah Allah ni. Boleh guna, tak ada masalah, dia kata. Jadi Menteri Dalam Negeri ada dengar. Beberapa penguat kuasa dengar. Dan kita 2 orang ni yang dijemput untuk dengar. Dan macam-macam pandangan. Akhirnya, ujung-ujung tu saya bertanya 4 soalan. Sebenarnya 1 soalan, tapi terkandung 4 soalan kecil. Kepada Most Reverend duduk depan saya. Itulah Julian Byong. Julian Byong ni yang terlibat secara langsung dalam isu Jil Island ni, isu Kalimah.
minta maaf. Minta maaf. Saya bercakap seorang-seorang tadi rupanya. Ya Allah, Ya Rahman. Ya. Baik, kita sambung. Kat mana tadi? Seorang-seorang saya bercakap. Jadi dalam persidangan meja bulat bersama bukan Islam tu, ujungnya saya tanya. Saya ada tanya sikit. Saya tanya beliau, saya kata, Father, saya nak tanya satu soalan. Dalam original language, bukan original book, ini bahasa asal Bible ni ketika dia ditulis. Sebagaimana kita tahu, bahasa asal ketika Bible ditulis ni hanya dua bahasa saja. Old Testament ditulis dalam Hebrew ataupun Aramaic language. Manakala New Testament ditulis dalam Greek language. Jadi dalam Hebrew atau Aramaic dan Greek ni, Allah ni ada tau. Kalau bercakap bahasa asal, tak usah kira terjemahan tu. Bible memang sudah diterjemah dalam 2,000 bahasa dah, ibu bapa sekalian. Ni maklumat ni kena ingatlah. 2,000 bahasa dah mereka terjemah. Tapi kalau sebut bahasa asal ada tak Allah tu? Satu. Kedua, Nabi Isa tu sendiri, Jesus Christ tu sendiri, adalah disebut dalam perjanjian baru, dalam 44 gospel tu, suatu malam, dia semayang di Taman Getsemani. Taman Jasmaniyah ataupun Getsemani. Saya sampai ke taman ni tuan 2 kali. Saya sampai ke Jerusalem 2 kali dalam bulan puasa. Dan sempat saya bertemu dengan satu orang Ahlul Kitab Nasrani. Dan darinya saya minta bertemu dengan Ahlul Kitab Yahudi. Tapi payah Yahudi tak nak jumpa penganut dia sajalah Yahudi Jew. Yang saya buat kat Facebook dulu. Yang saya dengan dia orang tu memang betul hambanya. Setelah kami ada berbincang, nak tahu pandangan. Bukan tahu pandangan macam mana. Benarnya Quran sebut tu. Tapi ini bukan masa untuk saya cerita pengalaman tu. Jadi Taman Getsemani ni ada diceritakan Isa bin Maryam sampai di situ malam beberapa hari sebelum ditangkap mengikut versi Bible. Beliau sujud semayang. Sujud di taman tu dan berdoa. Dalam doa tu ada dah Isa panggil, oh Allah. Ya Allah. Isa sendiri sebut dah Allah. 2 soalan. Ketiga, Katolik. Iaitulah kiblat utama bagi Kristian yang bermazhab Katolik. Guna tak kalimah Allah tu dalam ibadat mereka. Dan keempat, kalau andai kata tak guna kalimah Allah, batal ke semayang tiap-tiap hari Ahad? Jadi dia jawab jujur. Sebab kalau dia jawab tak jujur, benda-benda basic macam ni menunjukkan jahil lah dia pada agama dia, basic pun. Dia kata kalimah Allah dalam original language memang tak ada. Memang mana betul lah. Dari segi original language, Allah tak ada. Itu yang saya beritahu pada Prof tu tadi. Prof teologi. Saya kata Allah ni tak ada dalam original language. Mana ada. Penulisan Bible ni, Old Testament, ditulis dalam Hebrew dan Aramaic. Jadi Hebrew dan Aramaic, Allah ni tak ada. Kerana orang yang bercakap bahasa Hebrew dan bahasa Aramaic, bila mereka panggil Tuhan, mereka panggil dengan 5 perkataan saja. El. Kedua, Eloh. Bukan Allah, Eloh. Ketiga, Elohim. Keempat, Yahweh. Kelima, Adonai. Tak ada. Dan kalau ada orang kata mungkin dalam bahasa Greek ada kot. Penulisan perjanjian baru ini dalam Greek tu. Dalam Greek lagi lah tu. Mana ada Allah dalam Greek? Orang Greek ni bila sebut Allah ni, Tuhan maaf saya. Tuhan dalam bahasa Greek dipanggil Theo. Theology. Theological. Theo. T-H-E-O. Theo. Jadi ada kadang-kadang mereka panggil Theo, kadang-kadang mereka panggil Theos. Ada S belakang. Tak apalah, tak usah kira lah ada S, tak ada S tu. Tapi janji bukan Allah. Kalau ada orang Greek sembah Tuhan sebenar dalam bahasa Greek dia panggil Hotheos. Kalau ada orang Greek sembah Tuhan palsu dalam bahasa Greek dia panggil Tontheos ataupun Tintheos. Dengarlah jemaah sekalian. Saya beritahu tuan ni ilmu ni ilmu.
Tios, Hotios, Tontios, Tintios. Ada bunyi sama dengan Allah. Saya nak tanya siapa ni? Saya nak tanya biar nampak interaktif sikit. Kak Faridatul. Ada tak tu Kak Faridatul tu? Saja nak ajak bercakap. Kak Faridatul. Kalau Kak Faridatul tak ada. Mungkin Kak Faridatul ada tu. Kak Mariah Jaafar ada tak tu? Ada. Kak Faridatul. Ya, Kak Mariah dengan Kak Faridatul nak tanya. Saja nak ajak bercakap ni. Tios, Hotios, Tontios, Tintios. Sama bunyi dengan Allah. Saja nak tanya. Saya tahu dah tak sama. Saja nak dengar jemaah cakap. Sama ke tak tu? Sama bunyi ke tak? Tak lah ya. Tak sama lah. Tak sama lah bunyinya. Tio, Hotio, Tontios. Oh. Apakah tuan-tuan boleh dengar suara saya? Boleh ya? Boleh. Dengar Ustaz. Dengar. Dengar. Baik, terima kasih. Jadi, itu yang saya sebut dalam persidangan meja bulat kali kedua bersama dengan non-Muslim scholars. Jadi, dari segi original language, kalimah Allah ni memang tak ada. Sama ada Hebrew, Aramaic dan Greek. Kemudian, dari segi Nabi Isa sendiri panggil Allah, Nabi Isa ni Yahudi. Bila dia Yahudi, dia bercakap bahasa Yahudi, Hebrew atau Aramaic. Lagilah tak ada Allah. Dari segi Katolik, kita dah baca tadi Liga Katolik tolak penggunaan kalimah Allah. Dan keempat, kalau Katolik guna Allah pun tak betul sebab Isa pun tak buat contoh, dalam original language pun tak ada. Takkanlah mazhab Liga Katolik nak guna. Dan keempat, kalaulah tak guna Allah, batal ke sembahyang hari Ahad? Dia jawab, tak batal. Habis kalau tak batal, kenapa tuan-tuan nak hidup polemik dengan kami orang Islam? Dah 11 tahun waktu isu tu lah. Dah 11 tahun. Takkan nak hidup polemik lagi. Bukankah dalam Bible ada sebut, muliakan jiranmu. Dalam ayat lain sebut, kalau orang tampar pipi kananmu, beri pipi kiri. Menunjukkan apa dia? Sampaikan hajat mereka, muliakan jiran kamu. Jadi kalau siapa bergaduh ni tak betul. Sedangkan asas kepada nak guna kalimah Allah tu tak ada. Dan tuan-tuan perlu tahu, kalimah Allah ni walaupun kerajaan Malaysia tak tentu lagi nak bagi guna ke tak, awak dah guna dah. Dalam Herald di Catholic Weekly. Kristian dia guna dah Allah ni pun kalau kita tak beri pun. Dalam surat khabar dia apa nama? Herald di Catholic Weekly itu ada dah Allah ya. Ada dah Allah. Baik. Habis di situ. Dan seorang padri besar dari Indonesia, Jahja Iskandar, menerusi karyanya, mengapa nama Yahweh semakin popular? Mengakui bahawa kalimah Allah adalah khusus untuk umat Islam sahaja. Itu dia ibu bapa sekalian. Tadi saya bercakap seorang-seorang rupanya, bila bateri tak ada tadi. Kita masuk bab kedua. Hujah penggunaan nama Allah hanya untuk orang Islam. Apa hujah dia? Pertama, hujah daripada Quran. Terdapat banyak ayat Quran menunjukkan bahawa lafaz Allah hanya kepada Tuhan yang sebenar tanpa disekutukan dengan yang lain. Antaranya firman Allah dalam surah Al-Ikhlas. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah menjadi tumpuan dan pergantungan sekalian makhluk termasuk iblis bergantung pada Allah nyawanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak. Dia tak beranak Allah ni. Walaupun mereka kata Hercules anak Allah. Zeus anak Allah. Uzair anak Allah.
Jesus anak Allah. Tak. Lam yalid walam yulad, tak beranak, tidak diberanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesiapa pun yang serupa dengan Allah. Surah Al-Ikhlas. Jadi Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, yakni dialah yang bersifat esa dengan keesaannya yang tiada tandingan. Pembantu, sekutu, setaraf dan serupa tak ada. Tidak diitlakkan lafaz ini kepada seseorang pun. Maknanya tak ada perkataan ni nak kata pada selain Tuhan, tak layak. Pada mengisbatkan kecuali hanya pada Allah. Kerana ia bersifat dengan sempurna pada semua sifat dan perbuatan. Sayyid Qutb berkata, itulah hakikat kewujudan Allah di sana. Tiada hakikat melainkan hakikat Allah. Tiada kewujudan hakiki melainkan kewujudan Allah. Segala mawujud yang lain mengambil kewujudan mereka dari kewujudan Allah yang hakiki. Ciri yang membezakan gambaran tauhid dalam akidah Islam ialah cirinya yang meresap ke dalam seluruh kehidupan dan ditegakkan di atas asasnya. Ia menjadi tapak bagi semua program amali dalam kehidupan. Kesan-kesannya kelihatan jelas dalam bidang perundangan, sebagaimana kelihatan jelas dalam bidang kepercayaan. Kesan pertama dari akidah tauhid ialah syariat Allah. Merupakan undang-undang yang tunggal memerintah semua urusan kehidupan. Apabila kesan ini tidak wujud, berarti akidah tauhid belum lagi berdiri teguh, melainkan seluruh implikasinya direalisasikan di segenap bidang kehidupan. Firman Allah, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir." Bersifatnya Allah dengan kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu. Kerana bahawasanya Allah dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah itulah yang nyata palsunya. Dan ingatlah sesungguhnya Allah jualah yang maha tinggi keadaannya, lagi maha besar kekuasaan. Kalau nak baca pandangan ni banyak. Cuma nak kata ni adalah dalil daripada Quran yang menunjukkan hujah-hujah kita tak beri guna. Dan hujah-hujah ayat Quran ni semuanya menyebut, bila sebut Allah, esa, satu, tunggal. Jadi tak layak mereka gunakan Allah. Ya? Boleh baca ni. Dalil-dalilnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya. Tak apa, kita sebut pelan-pelan saja. Al-Mawardi dalam An-Nukat wal-Uyun berkata, yang dikendaki dengan hak di sini ialah sama ada nama daripada Allah. Inilah pendapat Yahya bin Salam atau bermaksud yang mempunyai kebenaran. Seperti kata Ibnu Isa, sedangkan As-Siddiq berpendapat maknanya bahawa ibadat kepadanya sahaja yang benar. Berkenaan dengan kebatilan pula ada dua pendapat, iaitu berhala seperti kata Al-Hasan, dan pendapat yang kedua adalah iblis seperti pendapat Qatadah. Ayat Quran lagi nak sebut Allah ni satu. Jadi tak layak mereka nak letak pada syirik. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan sebutkanlah peristiwa Zunnun. Ketika ia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, yang menyebabkan ia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakannya kesusahan atau cubaan. Setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku, maka ia pun menyeru dalam keadaan yang gelap gelita dengan berkata, sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Tolonglah daku. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Ar-Razi berkata, syarat setiap orang yang mahu berlindung dengan Allah, hendaklah dia memulakan setiap pengakuan dengan bertauhid kepada Allah. Kemudian, hendaklah dia bertasbih dan memuji. Selanjutnya memohon keampunan dan mengakui dosanya. Firman Allah,
Qalat rusuluhum afillahi syakku fatiris samawati wal ardh. Rasul-rasul mereka bertanya, patutkah berlakunya sebarang keraguan tentang wujudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, Allah memberitahu apa yang berlengkar antara orang kafir dengan Rasul mereka berkenaan perdebatan. Ini kerana mereka mendatangkan syak berkenaan ibadat kepada Allah semata-mata tanpa sekutu yang lain. Justru Rasul-Rasul bertanya, adakah pada Allah adanya syak? Di sini terdapat dua andaian. Pertama, adakah pada wujudnya Tuhan sebagai syak kerana fitrah berkenaan kewujudannya adalah sebati dalam pengikraran mengikut fitrah yang sejahtera. Tetapi jika datang sebahagiannya syak, maka amat perlu kepada kajian dalil untuk membuktikan kewujudannya. Kedua, adakah pada ketuhanan Allah dan keesaannya yang wajib beribadah kepadanya mempunyai syak, sedangkan dia adalah Allah yang bersifat maha pencipta bagi segala yang ada dan tidak layak diibadatkan kecuali kepadanya sahaja tanpa sekutu dan syirik. Firman Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariat. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Sayyid Qutb berkata, penerangan ayat yang sedemikian rupa mengandungi tuduhan terhadap kaum Yahudi bahawa mereka telah melakukan dosa syirik dan mereka diseru supaya beriman dengan keimanan yang bersih dan tauhid yang tulen. Al-Quran tidak menyebut tentang perbuatannya yang dianggap syirik, tetapi telah terang menceritakan bahawa Uzair itu putera Allah, sama seperti perkataan kaum Nasrani yang berkata Al-Masih itu putera Allah. Ini tidak syak lagi perkataan syirik. Begitu juga Al-Quran menceritakan tentang perbuatan mereka dan kaum Nasrani yang syirik itu. Firman Allah lagi, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, kata Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku. Surah Taha. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni dalam karyanya Al-Azamah berkata, ayat ini yang menjadi punca turunnya risalah Tuhan dan turunnya para nabi di dunia. Sesungguhnya para nabi dan kitab diturunkan untuk menyeru kepada umat manusia mengenal hakikat Allah. Allah yang memiliki kerajaan ini dan segala puji kita ucapkan kepadanya. Firman Allah, Fa'lam annahu la ilaha illallah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Ya. Oleh itu tetapkanlah pengetahuan dan keyakinanmu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang diberhak disembah melainkan Allah. Surah Muhammad ayat 19. Imam Qurtubi berkata, nukilan daripada Imam Mawardi, jika Rasul mengetahui hakikat Allah, ia mengandungi 3 wajah. Ketahuilah bahawa Allah mengajarmu berkenaan la ilaha illallah. Kedua, apa yang kamu ketahui secara dalil, maka beritahulah dengan kabar yang yakin. Ketiga, sentiasa berzikirlah dengan la ilaha illallah. Ini semua sekali tafsir dia lah. Tak ada kaitan sangat dengan apa yang kita nak sebut isu kalimah Allah ni. Tapi tak apa, kita belajar juga sikit sebanyak tentang tafsir, menguatkan lagi bahawa memang tak layak mereka guna Allah, kerana tafsir sendiri bila sebut berkait dengan Allah ni semua menjurus pada tauhid, bukan syirik, tidak layak bagi orang kafir guna. Firman Allah, wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Sayyid Qutb berkata, itulah keterlaluan yang melampaui batas dan hakikat yang sebenar. Keterlaluan inilah yang mendorong kaum ahlul kitab sanggup mengeluarkan perkataan yang tidak benar terhadap Allah. Iaitu mereka mendakwa Allah mempunyai anak
dan bahawa Allah Maha Esa itu ada 3, Trinity itu. Firman Allah lagi, Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. Katakanlah wahai Muhammad, segala puji tertentu bagi Allah dan selamat sejahtera kepada hamba-hambanya, nabi-nabi yang dipilihnya. Manakah yang lebih baik? Allah yang demikian kekuasaannya atau benda-benda yang mereka jadikan sekutu-kutu baginya. Surah An-Naml. Syed Qutb berkata, Tuhan-Tuhan palsu yang dipersekutukan mereka ialah patung-patung dan berhala-berhala atau malaikat-malaikat dan jin atau mana-mana makhluk dari makhluk Allah, apatah lagi ke tahap yang lebih baik darinya. Tidak terlintas sama sekali dalam hati seorang yang berakal untuk membuat sesuatu perbandingan seperti itu. Oleh sebab itu, bentuk pertanyaan ini merupakan bentuk pertanyaan untuk mengejek dan mencela semata-mata. Kerana pertanyaan ini tidak mungkin dihadapkan secara bersungguh-sungguh atau dipinta jawapannya. Firman Allah lagi, Ailahum ma'allah. Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Surah An-Naml. Syed Qutb berkata, tiada ruang yang membolehkan untuk membuat dakwaan seperti ini. Dan tiada tempat untuk melarikan diri selain dari mengakui dan patuh. Di sini kedudukan kaum musyrikin kelihatan begitu aneh dan ganjil apabila mereka menyamakan Tuhan-Tuhan palsu yang didakwakan mereka itu dengan Allah dan menyembah mereka seperti menyembah Allah. Habis di situ ibu bapa sekalian hari ini sampai dalil-dalil yang tidak mengharuskan penggunaan Allah daripada Al-Quran yang kita dah baca tadi. Minggu depan insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah berikutnya dalil daripada hadis Nabi pula. Jadi saya nak buka soalan tu, kalau ada soalan daripada jemaah sekalian. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terputus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya nak tanya Cik, sebab tadi Ustaz sebut macam dalam Bible ke untuk kita faham, kita macam bagi sama contoh macam surah-surah. Jadi adakah macam Old Testament, New Testament, lepas tu King James, apa Corianton, apa banyak tu Genesis ni adakah kita boleh faham macam surah-surah ke Ustaz? Sebab saya macam Ya. memang saya nak belajar pasal Bible ni. Ya, baik. Dengan siapa saya bercakap tu tak keluar di skrin ni. Nama saya Harisah Ustaz. Okey Kak Arisa, baik. Sebenarnya ada sebut tentang kitab orang Nasrani ni, Bible tu. Betul, kita sengaja sebut surah-surah tu untuk memudahkan dalam konteks pemahaman kita orang Islam terhadap Quran tu ada surah-surah. Jadi nak beri faham juga untuk peringkat awal ni, kita anggaplah dalam Bible tu surah ni, surah itu ada juga macam kita. Tetapi sebenarnya kita tak panggil surah lah sebab dia ada perbezaan-perbezaan dia. Dia lebih kepada cerita ataupun dia lebih kepada sejarah-sejarah. Melainkan kitab-kitab awal tu. Tadi disebut Korintian tu ataupun dalam bahasa Melayu Korintus pun nama salah satu surah lah kita kata dalam Bible. Adapun yang disebut tadi King James tu. Dia Bible ni pertama isi Bible, kedua jenis-jenis Bible. Jenis-jenis Bible ni dia ada pelbagai version ataupun versi. Seperti kita kata Today's English Version, TEV. Dia keluar pada tahun 60 dulu. Yang sebelum tu ada lagi. Kemudian dia ada KJV, King James Version. Kemudian dia kemas kini lagi, dia keluar versi baru NKJV, New King James Version. Kemudian dia ada lagi versions ni maksud dia ialah versi macam ni. Kemudian keluar versi macam ni. Setiap versi ni pula pelik ni tak sama dengan versi lain. Sebab tu kita kata
Quran ni dia hanya banyak terjemahan. Tapi versinya hanya satu. In Arabic satu. Yang banyak-banyak kita baca tu, itu terjemahan. Terjemahan ni bukan versi. Dia terjemahan, ahli bahasa. Tapi versi sama. Ada pun Bible, versi dia tu banyak. Makna setiap Bible tu versi tak sama. Saya buat contoh ya. Kita dah baca dalam benarkah Nabi Isa disalib. Bab pertama dulu. Tentang orang Nasrani dengan Yahudi ni, dia percaya Ismail ni anak haram Ibrahim. Sebab maknya Hajar bukan isteri Ibrahim. Tetapi hanya gundi Ibrahim. Ini disebut dalam The Book of Genesis chapter 16 verse 3. Dia kata gini. And she, yakni siapa she di situ? Sarah, isteri pertama Ibrahim. And she, yakni and Sarah, and she gave her to her husband. Sarah telah beri dia, in bracket Hajar. Sarah telah beri Hajar kepada suaminya, her husband, suaminya, to be his concubine. Untuk dijadikan gundik saja. Ini kita panggil versi. Makna versi, today's English version yang ada dengan kita ni, dia kata Sarah beri Hajar kepada Ibrahim sebagai gundik. Tapi kalau kita tengok versi versi King James version, dia sebut gini pula. And she gave her to her husband to be his wife. Untuk dijadikan isteri. Ini kita panggil version. Mana version sana kata perempuan simpanan concubine. Versi ni kata isteri. Kalau isteri, tak bolehlah kata Ismail anak haram Ibrahim. Sebab versi New King James sebut gitu. Kalau awak nak kata anak haram, awak kena pegang versi today's English version. Ini beza versi. Versi ni lah dia ubah terus kandungan nas tu. Jadi akak apa tadi nama Kak Samiha ke apa tu. Akak apa ni beza bagaimana ahlul kitab dulu dia tukar, dia pindah sesuka. Dan sehingga sekarang kesannya Bible ni, Old Testament, New Testament ni, dia mempunyai versi yang macam-macam jenis versi. Ada versi, ada dalam versi ni, tak ada dalam versi tu. Ada versi sama versi, word by word dia tiru. Macam-macam lah jenis. Ini menunjukkan apa dia? Batil dan sesatnya agama Nasrani ini dipindah sesuka hati oleh ulama Yahudi. Yang buat agama Kristian ni Yahudi. Sebab tu Kristian dia lindung sangat Yahudi. Kerana antara doktrin yang diajar oleh orang-orang Yahudi kepada Nasrani ialah Nabi Isa akan mari pula. Kita pun percaya. Tetapi Nabi Isa tak akan mari selagi negara asal tempat dia lahir tak dibina semula. Jadi mesti bina supaya Isa datang baru ada pembalasan syurga bagi kamu. Sebab tu orang Kristian ni tolong juga Zionis tu untuk bina negara Israel. Kerana rukun iman dia percaya gitu. Kalau tak ada negara Nabi Isa tak mari. Maka kita tak dapat pembalasan. Nah, sebab tu bermati-matian mereka tolong juga Israel untuk bina negara haram itu. Saya jawab ringkas begitu ya. Kemudian kalau ada lagi soalan tu, kenapa hospital lalu Ustaz Lee macam tak ada dah. Macam tak ada dah. Tak ada dah ni kamarnya. Kalau tak ada dah tuan, panjang umur kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Saya beri nombor telefon saya ni. Untuk soalan apa-apa, baca buku di rumah tak berapa jelas, untuk kita bincang, ambil nombor ni, kita bincang lebih panjang lagi. Nombornya ialah, saya beri nombor untuk soalan ya. Sekejap ya, saya beri nombornya. 013 311 1717. 013 311 1717. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.